Baiklah, kita teruskan perbincangan kita bersama dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah yang telah menawarkan diri untuk bertanding jawatan Presiden UMNO. Tengku, seterusnya, Tengku telah pun dikaitkan dengan kelantangan Tengku memahukan penstrukturan semula UMNO. Kenapa orang tertentu saja boleh memilih pemimpin dan sebagainya. Jadi bagaimana cara ataupun pendekatan yang Tengku mahu sebenar-benarnya dan mengapa benda itu perlu diadakan sekarang dan mungkin kalau terlambat nanti Tengku pernah berkata mungkin kalau tak dibuat bila kita ada pilihan raya nanti orang mungkin menolak UMNO contohnya ya. Ya, dalam negara yang mengamalkan demokrasi dan di bawah Akta Pertubuhan yang kita pakai sekarang ini, setiap orang yang menjadi anggota mana-mana badan sukarela, termasuk parti politik, diberi hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi ada kalanya peruntukan itu tidak diberi kebebasan sepenuhnya ataupun hak sepenuhnya untuk diguna. Sehingga kan ada peruntukan sampingan mengatakan hak ini hanya boleh diguna menerusi penurunan kuasa. Macam dalam UMNO, semenjak ia ditubuh lagi, UMNO selalunya diminta mewakilkan kuasa itu kepada orang lain yang dilantik sebagai wakil di dalam mesyuarat agung tahunan di peringkat cawangan sehingga kepada bahagian dan daripada bahagian pilih pula wakil untuk dihantar ke persidangan perhimpunan agung tahunan dan seterusnya. Dan orang inilah yang akan menentu pemilihan di peringkat itu. Jadi saya rasa cara ini tak baik kerana lama-kelamaan kuasa yang diberi kepada mereka di peringkat atas memusat kepada pimpinan yang ada di peringkat pusat. Seolah-olah dia ni berlagak macam diktator dan boleh menentukan apa yang hendak dilakukan oleh mereka di peringkat pusat. Sebenarnya tidak begitu. Tetapi inilah amalan yang berlaku dan inilah cara mereka menggunakan kuasa. Sehingga kan orang bawah takut kepada pemimpin di atas. Berkejar-kejar cari orang yang menjadi pemimpin kerana nak cium tangan. Jadi amalan ini tidak baik dan tak patut diteruskan. Jadi apa yang saya cadang sekarang ni ialah supaya kita rombak susunan ini dengan kita menurun balik kuasa kepada ahli-ahli. Tak perlu lagi kuasa ini dipusat kepada pemimpin di peringkat atas. Berarti orang di bawah akan diberi kuasa untuk menentu segala-galanya. Memilih pemimpin di peringkat cawangan, bukan setakat itu saja, memilih pemimpin di peringkat bahagian dan hatta memilih presiden dan pemimpin di peringkat atas. Dari segi praktikaliti, adakah mekanisme dan juga teknologinya sudah bersedia? Memang boleh. Pilihan raya umum kita dah lalui 12 kali. Semuanya berjalan dengan baik. Kita ada rakyat 25 juta sedangkan ahli UMNO cuma 3 juta lebih mengikut dakwaan Ibu Pejabat UMNO. Jadi saya rasa ini boleh dipraktikkan dengan mudah. Kerana kita pun dah melalui pengalaman pemilihan ini bukan sekali ini saja, berkali-kali. Dan saya rasa tak menjadi masalah kepada kita. Jadi kalau kita buat dengan cara itu, bukan saja pemilihan pemimpin boleh dibuat oleh ahli-ahli sendiri, tetapi pemilihan calon tidak lagi dipilih oleh orang di atas. Dia sendiri layak memilih orang yang dipikir layak mewakili kawasan mereka itu. Sama ada untuk peringkat Dewan Undangan Negeri atau peringkat Parlimen. Jadi saya rasa patut diperturunkan kuasa ini. Dan setiap orang yang dilantik sebagai Perdana Menteri misalnya, tak perlu ditunjuk ini orang yang patut menjadi Perdana Menteri. Itu kita dah tentu dalam perlembagaan agung yang akan memilih siapa yang layak menjadi Perdana Menteri. Bergantung kepada keyakinan agung kepada orang yang nak ditunjuknya ataupun dipilihnya. Begitu juga di peringkat negeri. Orang yang nak menjadi menteri besar akan ditentukan oleh sultan ataupun gubernur negeri berkenaan berdasar kepada apa yang diperuntuk dalam perlembagaan. Tetapi pimpinan parti mesti dibuat oleh ahli-ahlinya yang akan memilih dalam satu perhimpunan ataupun perjumpaan. Jadi dengan cara ini saya rasa barulah selesa keadaan hubungan antara pemimpin dengan pengikut. Jadi tidak lagi pengikut menjadi hamba sehingga kan pengikut tak cukup takut kepada pemimpin. Sekarang masa pemilihan
dia orang cukup takut, tak berani buat keputusan, tak berani nak ke depan kerana takut dipenalize ataupun dihukum, saya pun tak tahu apa, ataupun ditarik balik permit, ataupun tak diberi kontrak, ataupun tak dibenar meneruskan khidmat bank dan sebagainya. Jadi ketakutan itu memang ada kepada mereka. Tengku, pada masa yang sama, ada juga ahli-ahli UMNO sendiri, lebih-lebih lagi yang muda, ya, kata perlu untuk meremajakan UMNO. Meremaja tidak maksudnya usia, tapi remajakan dari idea dan juga pendekatan. Jadi, apakah ini kekuatan UMNO yang mungkin tidak digunakan atau mereka tidak akan dapat peluang ini? Kerana ada yang mengatakan hierarki dan juga perlu melalui proses dengan proses sehingga apabila sampai giliran mereka dah jadi penat. Mungkin pandangan Tunku dengan ya, benar. Dulu sebenarnya orang bawah membawa pandangan kepada Mesyuarat Agung Cawangan, kepada Mesyuarat Perwakilan Bahagian, hatta kepada Perhimpunan Agung. Bebas mereka bersuara dan surat-surat khabar pun bebas menerima karangan ataupun penulisan daripada ahli-ahli UMNO dan orang ramai supaya dapat didengar, dibaca dan dikaji oleh para pemimpin yang diamanah dengan kuasa. Tetapi sekarang nampaknya daripada atas turun ke bawah, tidak daripada bawah naik ke atas. Jadi itu sebab kekurangan idea ini menyebabkan orang naik bosan dengan UMNO. Jadi ini pun kerana banyak daripada orang ramai tak boleh menyertai UMNO. Boleh menyertai tetapi prosesnya makin susah. Kadang-kadang tunggu begitu lama baru dapat tahu yang dia diterima menjadi ahli UMNO. Saya dulu jadi ahli UMNO 47 tahun dahulu. Saya hanya hantar borang pagi ni, petang saya diberitahu saya sudah diterima menjadi ahli UMNO. Apabila Jawatankuasa Cawangan bersidang memutus bahawa saya layak diterima kerana cukup memenuhi syarat-syarat sebagai seorang ahli. Jadi dengan cara ini dapat saya melibatkan diri. Tapi sekarang nampaknya mereka bukan main memagar UMNO itu kerana tak mahu orang muda datang ke kelompok mereka, takut terjejas kedudukan mereka, membahayakan kedudukan mereka. Kita ada 1 minit lagi, Tengku. Tengku juga dikaitkan dengan National Unity Government, di mana perlunya untuk juga berbincang, berdiskusi dengan parti-parti di luar Barisan Nasional contohnya. Jadi ke mana Tengku nak bawa idea gagasan itu? Ya, saya tak ada cadang nak tubuh unity government. Bila saya ditanya elok tak elok, saya kata elok. Kalau boleh kita ambil contoh Tun Razak dulu semasa dia menubuh Barisan Nasional. Saya pun terlibat pada masa itu. Saya ingat bila saya ditugas memujuk PAS untuk bersama dalam Barisan Nasional selepas kita tubuh kerajaan campuran di Kelantan. Jadi cara ini memang baik kerana kita dapat ajak banyak parti-parti. SUPP, Parti Pembangkang dulu. PPP, Parti Pembangkang. Parti Gerakan, Parti Pembangkang. Ini semuanya dapat kita ajak diorang bersama dengan PAS dalam Barisan Nasional. Iaitu pembesaran daripada Parti Perikatan yang ditubuh oleh Tengku tempoh hari. Jadi sekarang ini dalam keadaan dalam mana kita menghadapi masalah politik yang saya anggap krisis lah bagi kita, mengapa tidak kita runding dengan dia orang, sama ada kita nak tubuh parti perpaduan, parti unity ataupun government unity of unity atau tidak, itu soal nombor 2. Tetapi sekurang-kurangnya kita telah mendirikan jembatan untuk kita berunding supaya dapat kita mencari kata sepakat untuk menubuh kerajaan bagi kepentingan rakyat ramai. Baiklah, Tengku, terima kasih kerana sudi bersama kami pada kali ini. Itu tadi temu bual kami bersama dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razaleigh Hamzah yang telah menawarkan diri untuk jawatan Presiden UMNO. Kita jumpa lagi. Terima kasih.